من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 19, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka 19, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna satu ni terjemahan daripada wahdaniyah. Dan makna satu, yakni makna wahdaniyah pada perbuatan itu. Apakah makna satu pada perbuatan? Yang mana terdahulunya wahdaniyah pecah kepada 3. Wahdaniyah satu pada zat, dan satu pada sifat, dan satu pada af'al. Atas dahulu satu pada af'al. Ni satu pada perbuatan. Af'al bahasa Arab, perbuatan terjemahan. Kemudian wahdaniyah ataupun satu pada zat keluar dua makna. Satu pada sifat keluar dua makna. Ni nak masuk pula kepada satu pada perbuatan, keluar dua makna juga. Ialah tidak ada perbuatan yang lain. Ambil faham oleh ayat kitab ni. Tidak ada perbuatan yang lain. Yang lain ni selain daripada Allah lah. Yang lain ni makhluk. Yang lain ni hamba, manusia, jin, malaikat, itu yang lain. Yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah ialah makhluk. Sebab yang lain daripada Allah adanya Allah yang jadikan, Allah yang adakan. Jadi nama dia makhluk. Makhluk tu isim maf'ul bahasa Arab, tapi jadi bahasa Malaysia. Makhluk ni ma khalaqahullah, barang yang menjadi dia akan barang oleh Allah, itu makhluk. Jadi selain daripada Allah, semuanya barang yang Allah jadikan, makhluk. Tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Makhluklah, kita mudah cerita, bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada. Satu pada perbuatan dengan makna permulaannya lah. Satu pada perbuatan dengan makna hanya yang ada perbuatan Allah jua, atau mula-mula. Yang dahulu kita bicara satu pada zat, rekah dia. Apa makna satu pada zat? Dipecah dua makna, kita ambil rekah dia. Satu pada perbuatan pun pecah dua makna, kita ambil rekah mula-mula. Apa makna satu pada zat? Hanya zat Allah Ta'ala jua Tuhan. Faham? Simple. Itu semua orang Melayu, orang Islam kita, orang Islam kita berpegang begitu. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu satu pada zat. Satu pada perbuatan, satu pada perbuatan. Cerekah. Ni dua makna ni. Cerekah. Satu pada zat, dua makna lepas dah. Satu pada zat, rekah-rekahnya hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Tidak ada zat Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Itu jelas.
Satu pada perbuatan. Dengan makna hanya Allah jua yang perbuat. Selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Itu je. Ada ni. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Sekarang kita hidup, Allah yang buat. Gerak diam, Allah yang buat. Organ dalam berfungsi, Allah yang buat. Tubuh bergerak, Allah buat. Bergerak apa yang ada pada tubuh kita ni. Ini macam sekarang, tangan saya bergerak, lengan baju bergerak. Tangan bergerak, siapa yang perbuat? Hanya Allah jua yang perbuat. Di masa sama, lengan bergerak, hanya Allah jua yang perbuat. Itu je. Kita dengar, Allah yang perbuat. Kita nampak, Allah yang perbuat. Kita rasa sejuk sekarang ni. Sejuk tau. Sejuk tau, aircon duk bunyi kuat je tu. Sejuk tau. Sedap tau. Terawih pun sedap. Tapi minta maaf lah terawih ni. Saya kata minggu lepas, terawih ada makanan. Kena-kena tak ada makanan malam pertama. Malam esok pun ada. Minta maaf lah. Saya kata ada makanan. Tak ada makanan. Tak ada makanan lepas terawih. Dia kata malam esok pun ada. Malam esok mari pula lah. Ini malam ni bahasa macam mana? Sedap lah. Sejuk ni siapa buat? Allah yang buat. Tu je. Satu pada perbuatan. Simple je. Kita nampak ni. Allah yang buat. Bukan biji mata, bukan cermin mata, bukan cahaya lampu. Allah yang buat. Itu je. Pegangan kita. Ni, kita bicara tauhid ni. Wahdaniyah ni. Malam 1 Ramadan ni, kita bicara tauhid ni. Kita bicara tauhid, kita bicara wahdaniyah. Yang mana tidak ada kewajipan yang lebih besar melainkan dua. Tauhid dan solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling besar sekali. Yang pertama tauhid, yang kedua solat. Innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salat, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan akan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Tauhid nombor 1, sembahyang nombor 2. Pergi pada puasa tu furung agama yang lain. Tapi ingat, baik puasa ni dalam rukun Islam juga. Tapi yang paling besarnya tauhid, yang kedua solat, sembahyang. Nabi kata walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajid. Nabi kata jikalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan ke atas malaikatnya. Setengah daripada malaikat rukuk dan setengah daripada malaikat sujud. Malaikat mentauhidkan Allah ke tak? Malaikat mentauhidkan Allah. Wal malaikatu tu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Wal malaikatu, dan malaikat pun nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikat pun mentauhidkan Allah. Malaikat pun sembahyang. Ada setengahnya rokok, ada setengahnya sujud. Ini paling besar, tauhid dengan sembahyang. Malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bermula daripada Nabi Adam AS sampai kiamat, tak berubah-berubah. Sembahyang tak sama. Sembahyang syariat dahulu dengan syariat sekarang tak sama. Puasa tak sama. Wuduk tak sama. Hukum syariat berubah-ubah antara syariat yang diturunkan pada satu-satu rasul. Tauhid satu. Ini kita bicara tauhid. Yang paling besar sekali ni. Nama ilmu apa? Ilmu tauhid. Kita bicara mengesakan Allah pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Pegangan kita. Kita duduk cakap sejuk kerana kipas, terang kerana lampu, itu cakap asbab. Tidak salah. Di hati kita dah ingat pun af'al Allah. Tak ingat, hati kita lalai. Itu tak salah. Tapi di pegangan kitanya, wahdaniyah, esa satu pada af'al, satu pada perbuatan, dengan makna yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Itu makna kasar dulu.
Satu pada zat, makna kasarnya hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Dia keluar dua makna. Satu pada perbuatan dengan makna yang berlaku kesemuanya perbuatan af'alullah. Kita pergi pada dua makna. Ialah tiada ada perbuatan yang lain. Yang lain dari Allah. Bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada bersekutu. Tak ada kerjasama. Tak ada bersekutu. Tak ada kerjasama. Bersekutu macam mana kita akan cerita nanti. Ada ni. Dua makna satu pada perbuatan, keluar dua kesyirikan pada perbuatan. Satu kesyirikan pada perbuatan, khilaf pada kafir. Satu kesyirikan pada perbuatan, kafir ijma' ulama, imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya, sembahyang, puasa, zakat, haji tidak sah. Ingat baik ni. Ada ni. Ini bicara bab imam, ini bicara bab ilmu tauhid usuluddin ni. Rajin sembahyang, rajin puasa, ilmu tauhid tak belajar. Ni adah dia panggil, adah tradisi. Ingat baik. Cuma saya tersilap sikitlah. Saya cuma berhubung dengan pengurusan berkaitan dengan Kelah ni. Saya nak tanya je, masjid boleh pakai tak lagi? Kita 3 hari dah pakai. Alhamdulillah lah. Takut kena hok bilik tu kok nak tarawih. Mana kita? Bukan masjid situ. Dia 3 hari dah. Pak pengurusan tanya, kalau ustaz nak mengajar bulan Ramadan boleh, dia kata. Tak bincang awal-awal kata. Kalau bincang awal-awal jadi macam masjid Gunung Bilal lah, boleh buat kelas bulan Ramadan. Sebab di tarawih sini ni Syekh Arab tarawih. Tapi Syekh Arab pandai Melayu. Dia akan tazkirah. Dia akan tazkirah antara tarawih 15 minit. Tazkirah dia. Tu imam Arab. Tapi tu imam mengajar semasa ke mana dia kata? Tak tahu tu. Tapi dia kata tu imam tu akan tazkirah bahasa Melayu. 15 minit. Jadi macam Gunung Bilal pun tazkirah 15 minit. Jadi orang Gunung Bilal lepas daripada isyak tu tambah 15 minit je kelas saya ni. Bolehlah mengajar 45 minit biasanya. Barulah azan isyak, qabliyah, sembahyang fardu isyak, ba'diyah, tarawih, tak ada tazkirah dah. Balik sama je dengan malam. Kalau tak ada pengajian, sembahyang isyak awal, ada tazkirah tengah tu, balik sama je. Tazkirah 15 minit. Tapi pentazkirah ni kadang-kadang 20 minit, setengah jam pun ada. Kalau sedap sikit dia setengah jam dia ngomong. Mana lambat sikit balik. Buat kelas tak ganggu. Tapi sini jadi kemudian barulah terbicara. Kalau tidak awal-awal, mungkin saya kira boleh buat kuliah jugalah. InsyaAllah tahun depan lah. Sebab kita masjid ni masjid tengah laut ni. Tak ada orang kosek kita. Masjid tak ada agak ni payah. Masjid tak ada agak ni payah. Dia tak ada agak ni. Banyak tukang jaga. Jaga pintu ada, jaga tiang ada, jaga macam-macam jaga. Kita masjid Kristen ni masjid tengah laut. Tak ada. Kita bebas. Tapi dah bincang, insya-Allah lah kalau ada tahun depan. Kita bulan Ramadan kita belajar. Dan ni sekarang ni Ramadan ni. Kita iktikaf dalam masjid, kita belajar masuk dalam kuliah agama, kelas fardhu tauhid pula. Kita belajar malam ni sekali sama dengan kuliah maghrib 70 kali di bulan yang lain. Nak mari mana? Setahun boleh 50 kali je. Setahun. Ni, kita malam ni malam-malam fadilat. Kan diganda 70 kan. Hak sunat ganda 70 jadi sama dengan pahala fardu. Hak fardu ganda 70 pula. Ni. Macam 70 kuliah maghrib bulan lain, ilmu tauhid pula ilmu yang pertama. Tak apalah, waktu insya-Allah kita bincang tahun depan. Jadi nak kena molek ni dalam bab tauhid, biar ambil faham molek. Tidak ada perbuatan yang lain bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada. Bersekutu. Maka jika bersekutu ni, Allah letak kudrah pada hamba, tenaga. Kudrah yang menjadikan tu qadariyah. Tu bersekutu. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Atau khilaf pada kafir.
Nanti yang kedua nanti bersekutu hak kapi ijma' ulama. Ambil faham boleh. Tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala makhluk bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maka jika, ni fardu takdir, maka jika ada perbuatan yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah, maka dinamakan dia kan bersekutu dengan perbuatan Allah ni kam muttasi pada perbuatan. Berbilang yang perbuat tu kam, berbilang Allah perbuat, yang lain yakni makhluk perbuat, bersekutu. Muttasi ni dengan makna berhubung. Kenapa berhubung? Satu perbuatan Allah sebahagian, perbuatan makhluk sebahagian. Ni muttasi. Ada ni. Ini muttasi. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita cerita kasar dulu mula-mula. Kan muttasi pada perbuatan ni, kalau kita kata kita lah, kalau kita kata kita, barang berat, nak angkat seorang tak boleh, kita pun angkat 2 orang, dipanggil apa tu? Berbilang yang angkat. Kam, berbilang yang angkat. Berbilang muttasil, mana apa ni? Berhubung, mana bersekutu perbuatan tu pada satu pekerjaan. Ni nampak contoh, nampak faham kan muttasil pada perbuatan. Sekarang ni perbuatan satu, angkat barang. Tapi yang angkat berbilang. Angkat sebelah, angkat sebelah. Itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Ni contoh nak dikenal kam muttasil. Nanti yang kedua di bawah tu kam munfasil pada perbuatan. Berbilang yang perbuat tapi berasingan. Dengan mana apa? Barang ringan. Barang ringan. Okey, kamu angkat bahagian kamu angkat bahagian kamu. Kerja selesai, kamu balik. Tu panggil apa tu? Berbilang yang angkat tapi munfasil. Ni mu angkat bahagianmu ringan je. Mu angkat bahagianmu. Panggil apa dia? Munfasil. Muttasil ni pada satu pekerjaan, pada satu barang tapi barang tu berat. Dia kena angkat, bersekutu, kena 2 orang angkat. Muttasil, berhubung satu pekerjaan. Hak mana pula kan muttasil ni kepada bicara kita ni? Mana kan muttasil pada bicara kita ni? Kan muttasil pada perbuatan, Allah buat sebahagian, yang lain buat sebahagian. Tu kan muttasil pada perbuatan. Allah letak kudrah pada hamba. Ni gagah ni Allah letak. Ini perbuatan Allah, letak kudrah pada hamba. Hamba kudrah ni makhluk lah ni. Pada ni tenaga ni. Hamba tenaga kan. Petang esok tenaga tu kurang lah. Hari pertama kan. Hari pertama tu menung je. Macam ada konsep masa tu backing. Hari pertama ni. Hari pertama. Hari pertama biasalah. Dia jadi itu sikit. Mana ni bertenaga kita ni. Allah yang jadikan tenaga di tubuh kita. Tubuh kita ni, tenaga ni dipanggil makhluk yang lain daripada Allah. Makhluk ni tiba-tiba yang bergerak diamkan tubuh kita ni, tenaga ni yang buat. Ni kam muttasil pada perbuatan. Gitu lah. Kam munfasil pada perbuatan. Kam munfasil ni berasingan. Perbuatan Allah tak ada kena-mena dengan kita ni. Buat langit, buat siang, buat malam, perbuatan Allah. Yang berlaku di kita ni, perbuatan hamba semata-mata, tidak ada kaitan dengan tenaga yang Allah letak di hamba. Mana yang berlaku di kita ni, semata-mata kita perbuat. Bukan dengan kudrah tenaga yang Allah letak pada hamba. Itu kam munfasil, berasingan. Kerja Allah, kerja besar-besar. Kerja yang lain makhluk ni, kerja kecil-kecil ni, gerak diam ni benda kecil je. Hamba buat sendirilah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Tapi tidak berkait dengan perbuatan Allah. Sebab gagah di kita ni pun bukan Allah yang jadikan. Dah kita makan gagah lah. Kita makan gagah. Jadi bergerak tubuh badan kita, semata-mata perbuatan kita tidak berkait dengan perbuatan Allah. Itu kam munfasil. Allah kerja besar-besar,
makhluk yang lain ni kerja kecil-kecil. Hak ni kafir ijma' ulama, imam tidak sah. Kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa tidak sah. Bertaubat kemudian sembahyang kena qada, puasa kena qada, zakat kena qada, haji umrah kena pergi Mekah semula. Anak kamu pasal di bawah. Hak ni kan muttasil, khilaf pada kafir. Faham tak? Nak faham kan muttasil, ini mustahil mensyirikkan Allah pada perbuatan di bawah tu, kan munfasi mensyirikkan Allah pada perbuatan mustahil sama sekali. Dan iaitu ada perbuatan yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah, batil, palsu. Palsu. Kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan itu tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Bukan sepenuh dah lah. Gerak diam kita ni perbuatan hamba sendiri. Maknanya bukan perbuatan Allah belaka. Mana keesaan pada perbuatan? Keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Ada ni. Tiba-tiba perbuatan Allah hanya letak kudrah tenaga pada hamba, siap perbuatan Allah. Hamba yang ada tenaga yang Allah letak ni yang perbuat sendiri. Berarti perbuatan Allah tidak dikatakan perbuatan Tuhan itu dengan sepenuhnya. Tak sepenuh tak sepenuh dah. Perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan Allah separuh, letak tenaga pada hamba. Kemudian tenaga pada hamba inilah yang buat sendiri, bukan perbuatan Allah sepenuhnya. Maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan. Bukan Allah Tuhan dah lah. Kenapa? Kerana makna Tuhan itu Tuan sekalian perkara. Tuan sekalian perkara. Apa dia ni? Ini Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuan sekalian perkara, Rabbil Alamin. Dan apabila dua yang perbuat, nescaya dikatakan Tuan setengah-setengah perkara je. Hak ni barulah perbuatan Allah Ta'ala. Hak ni perbuatan yang lain, perbuatan makhluk. Hak tu Allah bukan Tuhan. Faham tak ni? Mensyirikkan Allah pada perbuatan ni lucu. Dua tauhid. Tauhid rububiyah lucu. Tauhid uluhiyah lucu. Kita ada dua tauhid kan? Tauhid rububiyah. Asal tauhid rububiyah satu pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan kan mutasil ni. Maka lucu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pula. Tauhid uluhiyah, Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Ni kita bicara wahdah ni, bicara sifat iftikar. Bila berbilang pada perbuatan, lucu sifat iftikar Allah, lucu Allah sebagai ilah, sebagai uluhiyah, lucu Allah dengan sifat ketuhanan. Kan kita dua kan, tauhid rububiyah satu, tauhid uluhiyah satu. Fatihah kita tu kan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tu tauhid uluhiyah. Rabbil alamin tauhid rububiyah. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, lucu kedua-dua. Ada ni. Semayang tuan terima ke tak? Baca Fatihah tu, Fatihah akan laknat orang yang membaca. Sebab apa? Baca tanpa berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Ada ni. Tak. Sekarang golongan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan ni cukup ramai. Cukup serius. Golongan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan cukup ramai, cukup serius. Ada ni. Sebab pada zahirnya, perbuatan kita mana ada perbuatan Allah. Perbuatan Allah buat siang, buat malam. Benda ni jadikan panas, jadikan hujan, jadikan tu perbuatan Allah. Yang berlaku di kita ni zahirnya perbuatan kita lah. Zahir berpegang perbuatan kita. Ni tak ada.
Mensyirikkan Allah pada perbuatan, musyrikun, lucu tauhid uluhiyah, lucu tauhid rububiyah. Manakala berbilang pada perbuatan, maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Kerana makna Tuhan itu Tuhan sekalian perkara. Hak dia belaka, perbuatan Allah belaka. Kita bicara dahulu kalau ada dua Tuhan. Kita bicara dahulu kalau ada dua Tuhan. Satu Tuhan kerja bahagian bumi, satu Tuhan kerja bahagian langit. Kita bicara hak mensyirikkan Allah pada zat. Satu Tuhan bicara hal bumi, satu Tuhan bicara hal langit. Dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang bicara bumi, langit bukan hak dia. Tuhan bicara langit, bumi bukan dia. Dua-dua bukan Tuhan. Apa dah ni? Itu tak ada orang Islam kita. Ada dua Tuhan. Bayangkan satu Tuhan. Satu Tuhan. Tiba-tiba bukan satu Tuhan. Sebab kalau satu Tuhan ni, hak dia buat dah ke? Apa panggil Tuhan? Ada. Tuhan buat separuh je. Separuh lagi bukan perbuatan Tuhan. Nama Tuhan satu je. Hak tadi wahdaniyah pada zat, mensyirikkan Allah pada zat dengan bahawa ada satu Tuhan yang lain. Itu tak ada orang Islam kita. Ada satu Tuhan yang lain, maka bahagi. Tuhan yang pertama cara hal bumi, Tuhan yang kedua cara langit. Dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan bumi, hak langit bukan hak dia. Tuhan langit, hak bumi bukan hak dia, bukan seluruh hak dia. Dua-dua bukan Tuhan. Walaupun nama asal dua-dua tu Tuhan, dak bukan Tuhan. Satu Tuhan kita pegang. Tiba-tiba bukan satu Tuhan. Kita pun Tuhan juga. Cuma bezanya Allah Ta'ala Tuhan kerja besar-besar, kita Tuhan kerja kecil-kecil. Faham tak? Dan kalau kita Tuhan juga, kok sujud pada Tuhan besar buat apa? Kita Tuhan juga. Puasa nak buat apa? Buat lapar perut je. Yang kita rokok sujud kerana Allah juga Tuhan. Yang kita berpuasa ni lapar daripada pagi sampai petang. Makanan hak kita bukan hak orang pun. Makanan hak kita bukan hak orang. Makan sebutir pun tak boleh, minum setitik air pun tak boleh. Ada ni. Tapi kenapa kita turut perintah? Sebab Allah jua Tuhan. Kita hamba yang lemah, kita turut. Tapi kalau kita hamba yang buat perbuatan sendiri, tak lemah dah. Tuhan kecil dah kitanya. Ada ni. Ini hak mensyirikkan Allah pada perbuatan, makna yang pertama. Jadi mana Allah bukan Tuhan dah jadinya. Tak, la ilaha illallah, la syarikalah. Allah jua Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Tidak ada bersekutu. Itu makna yang pertama. Dan makna satu pada perbuatan pula, satu lagi nya. Tidak ada perbuatan daripada yang lain. Yang lain ni makhluk. Tidak ada perbuatan makhluk yang berasingan seperti perbuatan Allah berasingan. Hak berasingan. Allah buat siang dan malam, hamba semata-mata buat gerak diam sendiri, tidak berkait dengan perbuatan Allah. Ini berasingan. Ini kafir ijma' ulama. Tidak ada. Tidak ada. Bersekutu pun tidak ada. Tidak ada bagi yang lain yang berasingan, tidak ada perbuatan seperti perbuatan Allah. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, maka dinamakan dia kam munfasil, pada perbuatan berbilang yang berasingan. Artinya bilangan tu kamun, berbilang. Yang berasingan tu munfasil pada perbuatan, dan iaitu mustahil. Kerana kedua ni Allah Ta'ala dengan perbuatan yang lain tidak meratai pemerintahannya. Kalau begitu tetaplah, kejaklah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Jadi kalaulah yang lain ni makhluk ada perbuatan yang berasingan, yang tidak berkait dengan perbuatan Allah, Allah tidak meratai pemerintahan dia. Allah tidak meratai pemerintahan dia.
Jadi lucu Allah sebagai ilah, lucu Allah sebagai Rabb. Tauhid uluhiyah, semua yang berlaku perbuatan Allah. Dia akan bicara kalau dalam kitab Mata'mi Barahim. Dipaham daripada mana iftikar, semua yang berlaku perbuatan Allah. Dipaham daripada iftikar, wahdaniyah, makhluk, tak bekah, sama sekali. Itu pegangan kita. Secara muttasil bersekutu, mustahil sama sekali. Secara munfasil berasing, lagilah mustahil. Kita mudah cerita, kita regu antara muttasil dengan munfasil, itu mudah cerita. Hak tadi kita contohkan hamba. Ni, hamba ni manusia, jin dan malaikat tu hamba. Malaikat pun sama. Malaikat tak ada perbuatan. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Pegangan, percakapan sebab tu tak ada salah. Pada ni. Cakap sebab lah. Siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat Jibril. Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel. Siapa yang mencatat kebaikan dan kejahatan? Malaikat Kiraman Katibin. Raqib Atid. Siapa yang soal dan kubur? Munkar dan Nakir. Siapa jaga syurga? Malaikat Ridwan. Siapa jaga neraka? Malaikat Zabaniyah. Tu perbuatan. Dah. Hanya pada zahir je. Hakikatnya malaikat ke jin ke manusia, makhluk tak ada perbuatan. Semua berlaku perbuatan Allah Ta'ala. Pegangan. Ada ni. Cakap sebablah syaitan yang menggoda anak Adam. Syaitan yang menggoda anak Adam. Tahu, syaitan makhluk tak ada perbuatan. Anak Adam tergoda kufur dan maksiat, itulah dia perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Oh, dia kena rasuk di jin. Ada orang tanya buat puasa, dia kena rasuk di jin, batal tak puasa? Kena rasuk di jin. Rasuk di jin ni macam orang mabuk lah, tak batal puasa. Kalau dia rasuk di jin waktu sahur, sudah lepas maghrib, tu kena qada lah puasa, batal lah. Jin boleh rasuk, power jin, itu cakap sebab tak ada salah. Tak ada salah tu. Dirasuk oleh jin, tak ada salah. Tapi pegang kitanya, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secara bersekutu muttasil dan tidak ada secara berasingan sama telah lagi. Secara bersekutu macam mana? Kita contoh makhluk yang lain. Tadi contoh hamba, manusia, jin dan malaikat. Di manusia Allah letak kudrah, di jin Allah letak kudrah, di malaikat Allah letak kudrah. Memang. Tapi gerak dia manusia, jin dan malaikat, semuanya perbuatan Allah. Kudrah pada hamba makhluk lemah. Itu je. Yang maha kuasa hanyalah Allah Ta'ala. Makhluk nama malaikat sekalipun makhluk lemah, tidak ada sebarang perbuatan. Ada ni. Pergi pada contoh yang lain. Contoh yang lain ni lebih luas lah. Tapi contoh kita pisau, api, itu contoh kita. Pisau, api, itu contoh kita. Ada jari ditambah, contohnya pakaian. Ada satu kita dicontohkan pakaian. Api, pisau. Nasi air samalah, obat ke apa pun sama belaka. Di api Allah letak kekuatan panah. Dia panggil quwwatun, qaf waw ta marbutah, quwwah. Allah letak di api kekuatan panah. Allah letak di pisau kekuatan tajam. Kita berpegang begitu. Api makhluk Allah, panah makhluk Allah, pisau makhluk Allah, tajam makhluk Allah. Makhluk lemah tidak ada sebarang perbuatan. Itu saja. Saat hangus tetap balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Saat putus, saat luka, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita. Mana hak mensyirikkan Allah pada perbuatan? Hak muttasil, hak munfasil. Hak muttasil ni bersekutu. Allah letak panah di api, Allah letak tajam di pisau. Saat hangus, perbuatan api sendiri. Saat putus, perbuatan pisau sendiri dengan kekuatan panah yang Allah letak, dengan kekuatan tajam yang Allah jadikan di pisau. Itu panggil apa tu? Muttasil, bersekutu, berhubung. Mana apa ni? Separuh-separuh. Perbuatan Allah letak panah di api, siap perbuatan Allah.
Perbuatan Allah letak tajam di mata pisau, siap perbuatan Allah. Menghanguskan, memutuskan perbuatan yang lain, perbuatan makhluk. Ini muttasil. Ini khilaf pada kafir. Hak mufassir macam mana? Api menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kepanasan yang Allah jadikan. Pisau memutuskan sendiri, tidak berkait dengan tajam yang Tuhan jadikan. Hak tu munfasil. Kapi ijma' ulama imam tidak sah. Ada gitu. Ada ni. Allah jadikan pakaian. Allah jadikan pakaian tu boleh menutupi aurah kita. Ni, tertutup aurah kita, boleh semayang, boleh mari masjid. Tertutup aurah kita kerana Allah jadikan pakaian tu. Tapi pakaian tu yang menutupi aurah. Tetapi kalau berpegang semata-mata pakaian itulah yang menutupi aurah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu secara munfasil, secara berasingan, infisal dipanggil. Itu kafir ijma' ulama imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Sekarang zahirnya pakaian lah yang menutupi aurah kita. Ada ni? Tertutup aurah kita ni kerana Allah letak kekuatan di pakaian. Pakaian yang tebal umpama kain tu, tapi kalau umpama plastik tidak tertutup. Umpama kain ni jadi dia tebal. Tertutup aurah kita kerana kekuatan yang terletak di pakaian. Itu muttasil, secara ittisal. Itu khilaf pada kafir. Dak. Semata-mata pakaian yang menutupi aurah kita. Semata-mata menutupi aurah kita, tidak berkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu kafir ijma' ulama. Faham tak ni? Simple saja untuk faham satu pada perbuatan ni. Tapi kalau dak perici molek, jumpa ramai sangat-sangat. Orang Islam kita lah, mereka berpegang mensyirikkan Allah pada perbuatan, sama ada secara ittisal kam muttasil, lebih parah lagi secara infisal kam munfasil, hak kafir ijma' ulama. Sebab apa? Memang pada zahirnya makhluk lah. Gerak diam kita lah. Tanda ni. Hangus api lah. Tajam pisau lah. Tertutup aurah, pakaian lah. Tanda ni. Sama juga bila bergeraknya tubuh kita, bergerak tubuh kita ni, bergerak dak ni, baju, kain, kopiah, serban ke, cermin mata ke, orang perempuan lagi banyak. Bergerak je tubuh orang perempuan, apa pun dia tak ada di tubuh perempuan. Dengan gelang, dengan rantai, dengan subang, dengan anting-anting, gelang tangan lagi, gelang kaki lagi. Gelang kaki yo. Gelang kaki, gelang lutut ada belakang lawan perempuan ni. Bila bergerak tubuh dia, bergerak semua sekali tu. Siapa yang buat? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tapi kalau tak berpegang perbuatan Allah, pada ni. Sama ada secara ittisal atau secara infisal, mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak ada bahagian. Tak ada. Tak ada. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah bab tauhid. Fitnah bab mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita semayang rajin, kita puasa rajin, buat amal sunat rajin. Tapi ilmu tauhid, tak heran pun. Itu bahagian kita. Bahagian anak-anak bini kita pula samalah. Kita bawa pada semayang, puasa, pergi ke Mekah. Tauhid macam mana? Ada ni. Tak ada bahagian. Ada ni. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, pada zat tidak ada yang mensyirikkan Allah pada zat. Orang Islam kita mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ambil faham molek. Tauhid satu pada perbuatan dengan makna semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Perbuatan yang berlaku di bumi Allah yang buat. Yang berlaku di langit Allah yang buat. Perbuatan yang baik Allah yang buat. Perbuatan yang jahat Allah yang buat. Perbuatan yang berlaku di dunia Allah yang buat. Perbuatan yang berlaku pada hari akhirat Allah yang buat. Itu satu pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Selain daripada Allah,
Tidak ada perbuatan walaupun namanya malaikat. Tak ada ni. Itu batin hakiki. Tapi pada zahir kita bicara dah dahulu, mukhalafah pada perbuatan. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Berarti hamba ada perbuatan tapi tak serupa. Perbuatan hamba atas yang ikhtiar itu hanya pada zahir. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Pada batin hakikinya, diri pilihan, diri perbuatan hamba, keesaan Allah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin, bukan kata pilih hamba perbuatan Allah, terdetik di hati hamba pun perbuatan Allah. Ni terdetik di hati hamba ni qada qadar belaka. Bukan kata usaha hamba gerak diam berusaha perbuatan Allah. Bergerak berkeliknya mata ni qada qadar perbuatan Allah. Bergeraknya nadi ni qada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu batin hakiki. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi diri pilihan dan perbuatan tetap hakikinya balik kepada satu pada perbuatan, balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngam-ngam masuk kepada dalil bagi sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya-Allah lah lepas dari Ramadan nak masuk dalil tu saya akan ulang balik. Hak satu pada perbuatan, hak dua makna tadi. Nak ulang balik satu pada hak dua makna. Faham tak ni? Ini bicara bab pegangan. Bercakap asbab tidak salah. Hati tak ingat sebab hati orang awam tak ada salah. Walaupun hamba tidak ada perbuatan, tetap wajib berpegang. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, akidah Jabariyah tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kena ingat baik, diri pilihan hamba, diri perbuatan hamba, tetap perbuatan Allah, tetap qada dan qadar Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sebagai ilah, la ilaha illallah. Allah sebagai Rabb, Rabbil alamin, Tuhan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali pun sebesar zarah. Ini pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jemaah yang mentauhidkan akan Allah, yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jemaah, yang beriman dengan keenam rukun iman. Sebab keesaan pada perbuatan ni pergi pada qadar. Semua yang berlaku rukun keenam, qada, ketentuan iradah Allah, qadar, semuanya keesaan Allah pada perbuatan. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Sekalian qada dan qadar, rukun iman yang keenam, barulah sah iman kita. Barulah kita diseru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat baik, Quran seru macam mana? Wahai mereka yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Wahai mereka yang beriman, bukan wahai mereka yang Islam, ke wahai mereka yang Melayu. Tak ada. Wahai mereka yang beriman, difardukan kat kamu puasa atas kami yang beriman. Kalau yang tidak beriman, berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga sahaja, sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil atas satu Tuhan, wahdaniyah Tuhan dan tidak berbilang itu ialah kita fikir jikalau ada Tuhan tidak esa, itu pergi pada dalil akli, dalil akal. Dalil Al-Qurannya qul huwallahu ahad, itu dalil Al-Quran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.